Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya dan juga rakan-rakan saya akan menjelaskan tentang solat. Dan solat yang dipilih adalah solat fardu. Jadi kami daripada subjek Fiqh Ibadat, kod subjek SYI 6053. Jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ashraf Akmal bin Muhammad Dahlan. Nombor metrik I20104-460. Kita pergi dulu kepada definisi solat. Solat dari segi definisinya adalah daripada perkataan bahasa Arab, iaitu ad-doa, yang membawa maksud mendoakan, atau boleh dikatakan mendoakan perkara yang baik. Jadi perkara ini ada juga selari dengan firman Allah SWT, iaitu dalam surah At-Taubah ayat yang ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wassalli alaihim, yang membawa maksud dan berdoalah untuk mereka. Dan pendapat daripada ulama fikih memberikan definisi tentang solat ini merupakan suatu gerakan dan juga ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam mengikut syarat-syarat yang tertentu. Kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitu hukum solat. Hukum solat ini ada pelbagai pendapat yang daripada 4 mazhab. Okay, kita pergi kepada mazhab yang pertama. Mazhab yang pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia membahagikan hukum solat ini kepada 4. Okay. Yang pertama adalah fardu ain, iaitu seperti solat 5 fardu, solat 5 waktu. Dan yang kedua adalah fardu kifayah, iaitu seperti solat jenazah. Dan yang ketiga adalah wajib, seperti solat witir, solat raya, dan juga mengqadakan solat sunnah yang dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, iaitu solat nafilah, sama ada yang disunahkan ataupun yang dianjurkan. Okey, mazhab yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia membahagikan solat ni kepada 2 kategori, yang mempunyai rukuk, sujud, takbiratul ihram, membaca ayat-ayat Al-Quran, salam, dan solat yang hanya merangkumi beberapa hal di dalamnya. Okey, kategori yang pertama terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, solat yang diwajibkan, iaitu solat fardu 5 waktu. Dan yang kedua adalah solat yang disunahkan dan nafilah. Yang ketiga, solat yang sangat dianjurkan, iaitu 2 rakaat sebelum solat subuh. Manakala kategori yang kedua dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama, solat yang hanya dilakukan dengan sujud saja, iaitu sujud tilawah. Dan kedua, solat yang dilakukan dengan takbir dan salam sahaja, tanpa rukuk dan sujud, seperti solat jenazah. Okay. Mazhab yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i membahagikan kepada 2 kategori, solat yang terdapat rukuk dan sujudnya, dan solat yang tidak terdapat rukuk dan sujud namun terdapat takbirnya, membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga salam. Okay. Kategori yang pertama ada 2 bahagian. Yang pertama adalah solat fardu 5 waktu, dan yang kedua adalah solat-solat sunnah. Manakala kategori yang kedua ada 1 bahagian sahaja, iaitu solat jenazah. Dalam perkara ini, mazhab Syafi'i berbeza dengan mazhab Hanafi dalam perkara solat wajib, dan berbeza dengan mazhab Maliki dalam perkara solat yang sangat dianjurkan, dan berbeza pula dengan mazhab Hanbali dan mazhab Maliki dalam sujud, dalam perkara hal sujud tilawah. Dan mazhab yang keempat, iaitu mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali membahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama adalah solat yang di dalamnya terdapat rukuk, sujud, takbiratul ihram dan salam, yang mana kategori ini ada 2 bahagian. Yang pertama, solat fardu 5 waktu, dan yang kedua adalah solat sunnah. Kategori kedua, solat yang di dalamnya terdapat takbiratul ihram, membaca ayat-ayat Al-Quran dan salam, tanpa ada rukuk dan juga sujud, yang seperti mana solat jenazah. Dan kategori yang ketiga, solat yang hanya terdapat sujud, iaitu sujud tilawah.
Okey, kita pergi kepada perkara yang kedua, iaitu berkaitan dengan syarat-syarat solat. Okey, dalam solat ni terdapat beberapa syarat yang menjadi sebab kepada sahnya solat. Jika syarat-syarat tersebut kita tidak melakukannya, maka menyebabkan solat tersebut tidak sah. Okey, manakala syarat-syarat wajib solat jika tidak dapat dilaksanakan, maka solatnya menjadi tidak diwajibkan ke atas seseorang tersebut. Okey, mengenai tentang syarat-syarat sahnya solat, para ulama di kalangan empat mazhab juga berbeza pandangan berkaitan menentukan syarat, mengkategorikan dalam meletakkan jumlah syarat. Kita lihat kepada mazhab yang pertama, iaitu mazhab Maliki. Okay, mazhab Maliki dia membahagikan syarat kepada 3, seperti syarat wajib, syarat sah serta syarat wajib dan sah. Okay, kita lihat kepada bahagian pertama, syarat wajib terlebih dahulu. Okay, syarat wajib ada 2. Yang pertama, telah mencapai usia baligh, dan yang kedua, tiada perintah larangan melakukan solat, iaitu tiada larangan kepada seseorang tersebut untuk dihalang daripada melakukan solat. Okay, sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, telah diangkat iaitu dosa akibat melanggar perintah atau larangan atas umatku yang melakukan atau tidak melakukannya kerana tidak sengaja, lupa dan juga kerana dipaksa, iaitu di bawah ancaman. Okay. Mazhab Maliki merumuskan tentang syarat yang kedua tadi itu, iaitu seseorang itu tidak dapat melakukan solat secara umum, akan tetapi dia perlu mencari ruang dan peluang untuk melakukan solat tersebut dengan mengambil wuduk dan solat dengan cara apa sekalipun, sama ada seperti orang sakit atau hanya menggunakan isyarat. Okey. Bahagian yang kedua adalah syarat sah solat, terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, suci dari hadas, suci dari kotoran, beragama Islam, menghadap ke arah kiblat dan menutup aurat. Bahagian yang ketiga, syarat wajib dan sah solat ada 6. Yang pertama, telah menerima dakwah Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, telah masuk waktu solat. Yang keempat, tidak faqih tahurai, yakni seseorang yang tidak mendapat air untuk berwuduk dan tidak pula mendapat debu untuk suci, untuk bertayamum. Dan yang kelima, tidak dalam keadaan tidur atau tidak dalam keadaan sadar. Dan yang keenam, tidak dalam keadaan haid dan juga nifas. Mazhab yang kedua adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i membahagikan syarat solat kepada 2 bahagian sahaja, iaitu syarat wajib dan juga syarat sah. Okay, syarat yang pertama adalah syarat wajib yang terbahagi kepada 6. Yang pertama, telah menerima dakwah Islam. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, telah mencapai usia baligh. Yang kelima, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Dan yang keenam adalah mempunyai panca indera yang masih berfungsi, walau hanya mempunyai panca indera mendengar ataupun melihat. Bahagian yang kedua adalah syarat sah, iaitu ada 7. Yang pertama, suci tubuhnya dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, suci tubuh pakaian dan tempatnya dari segala najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, mengetahui masuknya waktu solat walaupun dengan mengira-ngira sahaja. Yang keenam, mengetahui cara-cara melakukan solat. Dan yang ketujuh, tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan solat. Yang ketiga adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia membahagikan syarat solat kepada 2, iaitu syarat wajib dan syarat sah, seperti mana yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i. Bahagian pertama terbagi kepada 5 bahagian, iaitu telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sihat, telah mencapai usia baligh dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Bahagian kedua pula, syarat sah terbahagi kepada 6. Yang pertama, suci tubuhnya dari segala hadas dan najis.
Yang kedua, suci pakaiannya dari segala najis. Yang ketiga, suci tempatnya dari segala najis. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, berniat. Dan yang keenam, menghadap ke arah kiblat. Dan mazhab yang keempat iaitu mazhab Hambali, tidak membezakan syarat wajib dan sah, bahkan menjadikan syarat solat kepada satu bahagian sahaja, iaitu syarat sah solat. Syarat sah solat ada 9 dalam mazhab Hambali. Yang pertama, beragama Islam, berakal sihat, tamyiz, iaitu dapat membezakan antara benar dan salah, baik dan juga buruk. Kemudian suci dari hadas sesuai kemampuan, menutup aurat, terhindar dari najis baik pada tubuh, pakaian dan juga tempatnya, berniat, menghadap ke arah kiblat, dan juga yang terakhir adalah telah masuk waktu solat. Seterusnya kita pergi kepada dalil kewajipan solat dan jumlah solat fardu. Solat yang telah ditetapkan adalah 5 waktu, ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika mana baginda berada di Mekah. Kewajipan solat 5 waktu tersebut merangkumi solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dalil yang menerangkan tentang ketetapan solat fardu ke atas orang mukmin yang beragama Islam, iaitu dalam surah An-Nisa ayat yang ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang membawa maksud sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Walaupun dalam ayat tersebut tidak diterangkan secara detail berkaitan dengan bilangan solat, akan tetapi seperti mana yang kita ketahui bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul sebagai utusan kepada umat Islam seluruhnya, dan ayat yang menerangkan perlunya kita ikut apa yang dibawa oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya, seperti mana dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang bermaksud, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarang oleh Nabi daripada kamu melakukannya maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Dan juga terdapat dalil hadis yang menerangkan tentang bilangan solat fardu, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa ia mendengar Nabi SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali sehari, apakah kalian anggap masih ada kotoran daki yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu beliau bersabda, lalu baginda bersabda, seperti itu pula dengan solat 5 waktu, dengannya Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis yang diriwayat oleh Abu Bukhari, Muslim, Tirmizi dan An-Nasa'i. Seterusnya kita pergi kepada cara mengetahui waktu solat. Seperti mana kita hendak melakukan solat, sudah tentu kita perlu tahu dahulu bagaimana masuknya waktu solat bagi setiap solat-solat fardu tersebut. Kita pergi kepada solat yang pertama adalah solat untuk mengetahui waktu zuhur. Waktu zuhur ni dapat kita ketahui masuknya waktu zuhur apabila matahari tergelincir sedikit dari atas kepala dan berakhir apabila bayangan bagi sesuatu objek itu memiliki ukuran yang sama panjangnya. Hal ini bermaksud bahawa ketika mana matahari tergelincir sedikit daripada atas kepala, iaitu bayangan itu kelihatan sedikit, dan bermaksud waktu zuhur telah pun masuk, dan berakhir waktu solat ni dikatakan adalah ukurannya sama panjang dengan sesuatu objek. Jika kita meletakkan satu kayu, objek tersebut sama ukurannya dengan kayu, maka menunjukkan bahawa berakhirlah waktu solat zuhur tersebut. Yang kedua adalah waktu solat asar. Waktu solat asar dapat dilihat ataupun dapat diketahui apabila ukuran panjang sesuatu bayang tersebut melebihi panjang objek. Iaitu apabila kita meletakkan satu tongkat, objek tersebut melebihi panjang daripada tongkat, menunjukkan bahawa telah masuklah waktu solat fardu asar.
Dan berakhirnya waktu solat fardu asar ni apabila terbenamnya matahari. Dan yang ketiga adalah waktu maghrib. Waktu maghrib dapat diketahui dengan bermulanya terbenam dari cahaya matahari dan berakhirnya waktu maghrib ni apabila setelah hilangnya cahaya berwarna merah daripada atas ufuk. Kemudian untuk mengetahui waktu solat isyak pula, bermula masuk waktu isyak apabila cahaya merah hilang yang berada di atas ufuk, dan berakhirnya waktu solat isyak ni apabila setelah munculnya fajar, iaitu kelihatan cahaya berwarna putih dari atas ufuk. Kemudian untuk mengetahui waktu subuh pula, waktu subuh bermula ketika munculnya fajar dengan kelihatan sinar matahari di ufuk sebelah timur muncul terlebih dahulu sebelum waktu terbit, iaitu waktu terbit cahaya matahari. Dan berakhirnya waktu subuh ini apabila terbitnya cahaya matahari dengan jelas dan terang, dapat melihat sesuatu objek itu dengan jelas. Maka dengan waktu itu adalah berakhirnya waktu solat subuh. Okay, seperti mana dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW pada saat matahari akan tergelincir dari atas kepala. Lalu malaikat Jibril berkata, bangkitlah hai Muhammad dan laksanakanlah solat zuhur. Lalu Nabi melaksanakan solat zuhur ketika matahari sudah sedikit condong ke barat. Dan setelah itu beliau diam hingga akhirnya malaikat Jibril datang kembali pada saat bayangan sudah sama panjang dengan tinggi asalnya. Lalu malaikat Jibril berkata, bangkitlah Muhammad dan laksanakanlah solat asar. Lalu Nabi melaksanakan solat asar dan kemudian diam hingga akhirnya malaikat Jibril datang kembali pada saat matahari tenggelam. Lalu malaikat Jibril berkata, bangkitlah Muhammad dan laksanakanlah solat maghrib. Lalu Nabi melaksanakan solat maghrib saat matahari sudah tenggelam. Lalu beliau berdiam diri hingga akhirnya malaikat Jibril datang kembali pada saat cahaya merah di atas ufuk sudah menghilang. Lalu malaikat Jibril berkata, bangkitlah hai Muhammad dan laksanakanlah solat isyak. Lalu Nabi pun melaksanakan solat isyak. Setelah sekian waktu malaikat Jibril baru datang kembali pada saat fajar mulai bersinar di atas ufuk di pagi buta. Lalu malaikat Jibril berkata, bangkitlah hai Muhammad dan laksanakanlah solat subuh. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa begitulah cara-cara untuk kita mengetahui telah masuknya solat-solat fardu 5 waktu. Okey, kita pergi kepada perkara seterusnya, menutup aurat ketika solat. Okey, menutup aurat ni merupakan perkara penting dalam Islam. Lebih-lebih lagi kita lihat kepada perkara yang membawa kepada ibadah, iaitu solat, yang mana merupakan sebahagian daripada syarat sah solat yang telah disebutkan sebentar tadi. Okey, kita pergi kepada mazhab yang pertama, iaitu Hanafi. Mazhab Hanafi, lelaki auratnya meliputi dari bahagian pusat hingga lutut. Akan tetapi lutut tidak termasuk aurat bagi mazhab ini. Bagi perempuan pula, hamba sahaya, auratnya ditambah bermula dari seluruh kawasan perut hingga ke bahagian pinggang. Manakala untuk aurat perempuan yang merdeka adalah aurat seluruh tubuhnya dari hujung kepala hingga kaki, termasuk bahagian rambut yang terjuntai di telinga dan dikecualikan pada bahagian tapak tangan dan tapak kaki, sebagaimana sabda Nabi SAW, perempuan itu adalah aurat. Okey, kedua mazhab Syafi'i, aurat bagi lelaki dan perempuan sahaya bermula dari pusat hingga ke lutut. Akan tetapi pusat dan lutut tidak termasuk dalam aurat. Namun untuk lebih-lebih berhati-hati, maka kawasan tersebut mesti ditutup. Manakala untuk perempuan merdeka, auratnya seluruh tubuhnya mulai dari hujung kepala hingga hujung kaki, termasuk rambut yang terjuntai di telinga, namun dikecualikan pada tapak tangan dan tapak kaki. Mazhab Hambali pula, aurat lelaki dan hamba sahaya perempuan sama seperti di dalam mazhab Syafi'i. Manakala untuk perempuan merdeka, aurat di seluruh tubuh badan kecuali wajah pada muka. Kemudian mazhab Maliki membahagikan aurat lelaki dan perempuan menjadi dua bahagian, iaitu aurat mughalazah, iaitu tiada toleransi, dan aurat mukhaffafah, ada toleransi.
Aurat lelaki mughalazah bermula pada bahagian kemaluan di hadapan dan belakang, kubul dan dubur. Mukhaffafah pula selain dari bahagian aurat mughalazah seperti bahagian terdapat di antara pusat dan lutut. Aurat perempuan, untuk perempuan sahaya, aurat mukhaffafahnya sama seperti lelaki dan aurat mughalazahnya sama pada semua bahagian yang terdapat pada bahagian alas sulit. Perempuan merdeka, aurat mughalazahnya adalah seluruh tubuhnya selain bahagian dada, punggung dan atraf, iaitu tangan, kaki dan kepala. Sedangkan aurat mukhaffafahnya adalah seluruh tubuhnya selain wajah pada kedua telapak tangan, baik bahagian dalamnya ataupun luar telapaknya. Okey, kemudian kita pergi kepada perkara yang terakhir, iaitu menghadap kiblat dan definisinya. Kiblat ini bermaksud arah Kaabah dan bangunan Kaabah. Diseru bagi mereka yang berada di Mekah hendaklah menghadapkan wajah dan tubuh badannya ke arah Kaabah selagi mana dia mampu melakukannya. Dan bagi mereka yang berada di luar daripada kawasan Mekah yang tidak dapat menghadapkan secara fizikal berhadapan dengan Kaabah, maka hendaklah dia menghadapkan dirinya, iaitu tubuh badannya dan juga wajahnya ke arah kiblat, iaitu bangunan Kaabah, dengan ijtihad semampu mungkin. Kiblat ni merupakan salah satu daripada syarat sah solat. Jadi dia merupakan perkara yang penting untuk dilakukan supaya syarat solat tersebut menjadi sah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang bermaksud, kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang mengadah ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling mengadah kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, tempat letaknya Kaabah. Dalil daripada hadis pula, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ia berkata, ketika suatu kali kaum muslimin tengah melaksanakan solat subuh di Quba, tiba-tiba datanglah seseorang yang seraya berkata, sesungguhnya pada malam tadi ada ayat yang diturunkan kepada Rasulullah. Beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat pada setiap solatnya. Kerana itu menghadaplah kalian ke arah kiblat. Maka kaum muslimin yang ketika itu sedang melakukan solat dengan menghadap ke arah Syam langsung berbalik arah untuk menghadap ke arah Kaabah. Kita pergi kepada syarat wajib menghadap kiblat pula. Diwajibkan kepada mereka yang berada dalam keadaan mampu dan aman untuk menghadap ke arah kiblat. Bagi yang sakit atau sebagainya yang mana tidak ada pertolongan untuk menghadap kiblat, maka telah gugur syarat kewajipan menghadap kiblat dan dapat melaksanakan solat dengan menghadap ke arah mana pun yang ia mampu. Mazhab Maliki berpendapat orang sakit telah gugur syarat untuk menghadap kiblat walaupun orang lain dapat membantunya. Orang yang berada dalam ketakutan daripada ancaman musuh boleh menghadap ke arah mana pun yang ia berasa aman dan tidak perlu mengulangi solatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah bin Saidi, nama mobil 0108. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan rukun-rukun dalam solat dari dalam solat. Tetapi pada bahagian saya akan membentangkan berkenaan definisi atau pengenalan berkenaan rukun-rukun solat, dan seterusnya berkenaan 4 rukun yang berawal, iaitu berdiri, takbir ihram, niat dan juga bacaan Al-Fatihah. Sebelum pergi lebih lanjut, maka sebaiknya saya membicarakan berkenaan apabila rukun solat. Ini rukun adalah satu perkara yang mesti dilakukan seperti mana syarat-syarat solat. Tinggal lagi perbezaan di antara syarat dan rukun. Syarat tempatnya adalah sebelum solat lagi, seperti bersuci, yang suci daripada najis, menutup aurat dan sebagainya. Ada pun rukun, ia bermula di dalam solat itu sendiri, seperti rukuk, sujud dan sebagainya. Maka rukun hendaklah dan wajib dilakukan, mesti dilakukan menurut kesepakatan para ulama, dan tidak boleh ditinggalkan. Jika seseorang itu meninggalkan rukun di dalam solat, maka solatnya tidak sah dan terbatal. Baik, seterusnya berkenaan dari rukun solat. Yang pertama pada bahagian saya akan membentangkan berkenaan empat rukun saja seperti mana yang saya telah jelaskan sebelum tadi. Iaitu yang pertama adalah berkenaan berdiri. Berdiri menjadi kesepakatan para ulama daripada empat mazhab bahawa berdiri
adalah rukun di dalam salat. Berdasarkan dari dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW sabda, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Yang maksudnya, solatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu kerjakanlah dalam keadaan duduk, jika tidak mampu lagi maka kerjakanlah dengan tidur menyimpang, baring menyimpang. Maka berdasarkan hadis ini, berdasarkan dari ini menjadi sepakat para ulama daripada empat mazhab bahawa berdiri ketika solat bagi yang mampu adalah rukun dan wajib dilaksanakan. Yang kedua adalah niat. Niat pula tidak menjadi kesepakatan para ulama, kerana di sisi mazhab Hanafi dan mazhab Hambali tidak menjadikannya rukun, akan tetapi mereka menjadikannya sebagai syarat. Adapun di sisi mazhab Syafi'i dan Maliki menjadikan niat sebagai rukun. Berdasarkan daripada Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, atau fi riwayatin al-a'malu binniyat wa innama li imri'in ma nawa, al-hadits ila akhirih. Yang maksudnya sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan dengan niatnya, dan sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang diniatkannya. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram menjadi kesepakatan di empat mazhab bahawa takbiratul ihram adalah rukun dan mesti dilaksanakan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain, Nabi SAW bersabda, miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Maksudnya, pembuka solat adalah taharah, yang bersuci. Yang mengharamkan dari perkara-perkara di luar solat adalah ucapan takbir, sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Itu adalah dalil yang menjadikan takbiratul ihram adalah rukun dalam solat. Yang keempat, yang terakhir pada bahagian saya, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah rukun bagi keempat-empat mazhab tanpa ada khilaf. Kesemua empat mazhab menjadikan surah Al-Fatihah adalah rukun dan wajib dilaksanakan dalam salat. Berdasarkan dari riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Maksudnya tidak ada solat bagi yang tidak membaca Fatihah Kitab, yakni surah Al-Fatihah. Baiklah, setelah dia menerangkan berkenaan empat rukun dari definisi atau mengenal rukun salat secara teori, maka marilah sama-sama kita melihat bagaimana praktikal keempat-empat rukun tersebut. Okey, baiklah, sekarang kita akan pergi kepada praktikal, iaitu berkenaan berdiri, takbiratul ihram, niat dan juga membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah berdiri. Jadi bagi yang mampu, menurut kesepakatan para ulama, yakni hendaklah seseorang yang mampu berdiri hendaklah melaksanakan solat fardu dengan dalam keadaan berdiri. Siapa yang tak mampu maka boleh melakukan dengan duduk ataupun berbaring. Tapi dalam situasi sekarang hendaklah dilakukan dalam keadaan berdiri seperti mana yang kita lihat pada sekarang ini. Berdiri dengan betul, yakni berdiri semampu kita yang dengan betul. Baik, yang kedua adalah niat. Niat hendaklah memenuhi tiga rukun, iaitu qasad, ta'arif dan ta'lim, yakni meniahajakan dan solat fardu apa, dan juga yang kedua maksudnya dengan cara mudahnya adalah meniatkan sahaja aku solat fardu zuhur. Yang itu macam tu yang perlu ada dalam hati. Ada pun lafaz tidak diwajibkan, akan tetapi jika seseorang mengalami kesusahan dalam menentukan sesuatu niat dalam hati, maka para ulama menganjurkan supaya dia melafazkan, supaya membantu hatinya. Jika seseorang tak ada masalah, maka melafazkan, ada sebahagian ulama tidak menganjurkannya, cukup sekadar dalam hati. Baiklah, itu niat. Kemudian takbiratul ihram hendaklah diangkat. Bagi lelaki hendaklah mengangkat takbiratul ihram ke paras telinga sambil mengucapkan Allahu Akbar, dengan yang kita sekarang. Dan menurut sunnah Nabi, bagi ulama hendaklah tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Bagaimana kita lihat sekarang ini, seluruh tapak tangan hendaklah menghadap ke kiblat dan direnggangkan jari-jari. Ada pun bagi wanita kebiasaan yang kita lihat di dalam urus masyarakat kita pada hari ini, mereka menggunakan dalil yang lagi satu, yang mana Nabi pernah mengangkat sejajar dengan bahu. Itu ada bagi wanita. Ada pun bagi lelaki yang biasa kita amalkan, mengikut hadis yang lain, yang mana Nabi mengangkat sejajar dengan telinga. Okey, kemudian diletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri. Perbezaan di antara ulama, ada yang mengatakan bahawa ini diletakkan di bawah pusat. Di bawah pusat. Yang kedua,
meletakkan di atas pusat. Dan yang ketiga meletakkan di atas tadi. Ini ada tiga-tiga pendapat ulama di antara perbezaan mazhab. Akan tetapi yang kebiasaan kita lihat adalah di atas pusat dan di bawah dada. Pusat ke bawah dada. Ini. Okay. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Yang ini rukun yang terakhir pada bahagian saya, iaitu membaca surah Al-Fatihah, yang mana dia mengandungi 7 ayat termasuk basmalah tadi, seperti mana di dalam mazhab Syafi'i lah. Pembacaannya adalah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka itu adalah rukun yang keempat daripada saya. Dan seterusnya kita akan melihat rukun berkaitan rukuk dan seterusnya. Sekian saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Abdul Aziz, memegang nombor penting I2010 464. Seterusnya saya akan meneruskan berkaitan dengan rukun salat. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan rukuk. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, "Summa raka' hatta tatma'inna raki'ah." Kemudian rukuklah dan tamakninahlah ketika rukuk. Seterusnya yang keduanya adalah i'tidal. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, "Summa raka' hatta ta'tadil qa'imah." Kemudian tegakkanlah badan ataupun i'tidal dan tamakninahlah. Yang ketiganya adalah sujud. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan lain-lain. Nabi SAW bersabda, "Summa sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah dan tamakninahlah ketika sujud. Manakala dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain menjelaskan, Rasulullah juga bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini wa rakbataini wa atrafil qadamaini." Yang bermaksud, aku diperintahkan bersujud dengan 7 bahagian anggota badan. Jadi yang pertamanya adalah dahi. Dahi merupakan termasuk juga bahagian hidung. Baginda mengisyaratkan dengan tangannya. Manakala yang kedua dan yang ketiga adalah tapak tangan kanan dan kiri. Manakala yang keempat dan kelima lutut kanan dan kiri. Dan yang terakhir adalah 6 dan 7 ujung kaki kanan dan kiri. Dan yang terakhir pada bahagian saya ialah berkaitan tamakninah. Berdasarkan dalil hatta tatma'in. Sebahagian ulama ada mengatakan berdasarkan dalil. Seterusnya sekian itu dari saya. Sebentar lagi saya akan membahaskan berkaitan secara praktikal. Seterusnya pada bahagian saya adalah dengan rukuk, i'tidal, sujud dan tamakninah. Ini seterusnya kita lihat pada praktikalnya berkaitan dengan rukuk. Jadi buat praktikal di sekolah kita. Jadi kedudukan rukuk mestilah keadaan dalam 90 darjah. Bacaan dalam rukuk adalah Subhana rabbil azim wa bihamdih, Subhana rabbil azim wa bihamdih, Subhana rabbil azim wa bihamdih. Okey. Seterusnya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Bacaannya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Seterusnya tersebut ke bahagian sujud lah. Allahu Akbar. Bacaan pada sujud adalah Subhan rabbil a'la wa bihamdih, Subhan rabbil a'la wa bihamdih, Subhan rabbil a'la wa bihamdih. Jadi dibaca
sebanyak 3 kali. Jadi tunjukkan semua anggota badan sila kita hadapkan ke bawah seperti yang dilakukan oleh Ustaz. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Zahid bin Wan Mokhtar. Nama matrik I21205794. Okey, pada kali ini saya akan sambung pembentangan sahabat saya sebentar tadi yang menerangkan bab rukuk, iktidal dan sujud. Okey, saya akan sambung kepada bab kepada rukun yang ke-8, iaitu duduk antara dua sujud. Okey, di mana melalui hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud kemudian sujudlah dan tamakninahlah. Tamakninah ni adalah berhenti seketika. Okey, ketika sujud, lalu bangkitlah dari sujud dan tamakninahlah ketika duduk. Seterusnya rukun yang ke-9 iaitu tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza qa'ada ahadukum fi sholati falyaqulit tahiyyatu lillah." Yang bermaksud jika salah seorang di antara kamu duduk tasyahud dalam solat, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Okey. Sekarang saya akan beri peluang kepada sahabat saya sebentar lagi untuk membentangkan rukun-rukun seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang saya akan menerangkan duduk antara dua sujud. Okey, di mana kita lihat duduk antara sujud ni seperti beginilah. Seperti kalau saya buat, tapi mengikut sunnah ialah seperti ini. Kalau seperti yang dua kawan saya ini sah solat, tapi yang lebih mengikut sunnah adalah ini. Okey, cara membacanya duduk antara dua sujud ialah Rabbil firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, sekarang kita beralih kepada at-tahiyat akhir. Okey, cara dudukannya seperti yang kita lihat. Okey, cara bacaannya ialah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Di mana asyhadu an la ilaha illallah ni kita harus mengangkat jari. Jari telunjuk kita. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mastanna bi sunnati Abil Qasim ila yaumiddin, amma ba'd. Nama saya Muhammad Muslim bin Muhammad. Nombor matrik I21045116. Saya akan menyambungkan tugasan saya pada bab tasyahud akhir dan duduk tasyahud, iaitu di mana rukun salat selepas duduk antara sujud dan tamakninah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda, "Fa-iza fa'ada ahadukum fis salah falyaqul at-tahiyyatu lillah." Jika salah seorang antara kamu duduk tasyahud dalam solat, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Kemudian selepas tasyahud akhir diiringi di dalam solat iaitu selawat ke atas Nabi SAW. Berdasarkan riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda, "Iza tashahhada ahadukum fi salati falyakul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad," ila akhir ayat.
Jika kamu membaca tasyahud dalam salat, maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian selepas kepada itu memberi salam. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan lain-lain, Nabi bersabda, miftahus salati tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslimu. Pembuka salat adalah taharah, bersuci. Yang mengharamkan dari perkara-perkara di luar salat adalah ucapan takbir, sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Kemudian diiringi dengan tertib. Berdasarkan hadis Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan lain-lain, Rasulullah SAW bersabda, "Iza kumta ila salat fasbi' al-wudu'a thumma istakbil al-kiblata fakabbir thumma ikra' bima tayassara ma'ak min al-Qur'an thumma arka' hatta tatma'inna raki'an thumma arfa' hatta tastawiya fa imma thumma asjud hatta tatma'inna sajidan thumma arfa' hatta tatma'inna jalisan thumma asjud hatta tatma'inna sajidan thumma arfa' hatta tatma'inna jalisan thumma af'al dhalika fi salatika kulliha." Jika kamu hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wuduk, lalu menghadap ke arah kiblat. Setelah itu bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah hingga kamu benar-benar rukuk, dan bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga kamu benar-benar sujud, dan bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk. Setelah itu sujudlah hingga kamu benar-benar sujud, lalu bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, dan kerjakanlah semua hal tersebut pada setiap salatmu. Maka saya rasa setakat itu saja pendahuluan saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu dikelimakna sendiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, seterusnya kita akan lihat benda daripada sahabat kita tadi yang membuat persembahan mengenai tasyahud akhir, selawat. Dan pada kali ini kita ditekankan salam pertama iaitu wajib, itu salam pada sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri adalah harus. Maka sudah selesai solat pada kali ini. Dan seterusnya akan dimulai dengan kembali selepas tertib, ialah dengan niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri membaca al-Fatihah dan rukuk, iktidal, bangun dari rukuk, sujud, dan kemudian duduk antara dua sujud, dan kemudian membaca tahiyatul akhir dan membaca selawat Nabi, dan kemudiannya memberi salam sehingga tertib sebagaimana tadi. Jadi sekian daripada kumpulan kami menerangkan berkaitan tentang solat, iaitu dari segi rukun daripada awal, iaitu niat, dan sehinggalah kepada memberi salam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.